Okey, tadi kita dah lihat bahawa baik individu A bukan penabung ataupun individu B iaitu penabung, okey, kedua-duanya mempunyai nilai kini cukai penggunaan yang sama. So ini bermaksud cukai penggunaan tidak dikenakan terhadap tabungan. Okey, jadi cukai penggunaan tidak dipengaruhi oleh gelagat tabungan, dan cukai penggunaan juga tidak mendiskriminasi di antara penabung dan juga bukan penabung. Dan lagi satu kita lihat di sini bahawa dari segi nilai kini juga, nilai kini okey, baik nilai kini baik jumlah cukai penggunaan berbanding dengan cukai pendapatan, kita dapati bahawa cukai pendapatan, okey, baik dari segi jumlah ataupun nilai kini uh, nilai dia atau jumlah dia lebih besar berbanding dengan cukai penggunaan. Jadi di sini maksudnya jika cukai penggunaan dan cukai pendapatan dikenakan pada kadar yang sama, kita dapati bahawa okey, beban cukai atau jumlah cukai ataupun nilai baik jumlah cukai, baik nilai kini cukai yang ditanggung oleh pembayar cukai di bawah cukai penggunaan lebih rendah berbanding dengan cukai pendapatan. Okey, itu bagi pembayar cukai lah. Okey, pembayar cukai tanggung beban yang lebih rendah di bawah cukai penggunaan kerana dari segi jumlah dan juga dari segi nilai kini dua-dua lebih rendah berbanding dengan keduanya lebih rendah dalam cukai penggunaan berbanding cukai pendapatan. Tapi bagi pihak kerajaan pula, kutipan cukai daripada sistem cukai penggunaan ni lebih rendah berbanding dengan cukai pendapatan jika kadar untuk kedua-dua cukai ni adalah sama. Okey, oleh itu kalau kerajaan nakkan kutipan cukai yang sama daripada cukai penggunaan, okey, yang jumlah kutipan cukainya adalah sama dengan antara cukai penggunaan dan cukai pendapatan, maka kadar cukai penggunaan okey perlu ditingkatkan, kan akan jadi lebih tinggi okey kadar cukai penggunaan berbanding dengan cukai pendapatan supaya akhirnya kutipan cukai bagi di bawah kedua sistem cukai ini akan jadi lebih sama. Jadi kita nampaklah bahawa dengan kadar cukai yang sama untuk kedua-dua cukai, ini memberi kelebihan kepada pembayar cukai untuk sistem cukai penggunaan. Tetapi bagi kerajaan, kutipan hasil cukai dia pula lebih rendah berbanding dengan kutipan hasil cukai penggunaan lebih rendah berbanding dengan cukai pendapatan. Jadi kerajaan perlu tingkatkanlah kadar cukai penggunaan. Okey, sebab tu kita tidak menghairankan ya bila kita lihat cukai penggunaan biasanya dikenakan pada kadar yang lebih tinggi sekiranya kerajaan berhasrat untuk dapatkan jumlah kutipan cukai penggunaan yang sama seperti dengan jumlah kutipan cukai pendapatan ya. Okey, dan kita tahu juga bahawa dari segi hasil bunga, okey, cukai penggunaan tidak dikenakan terhadap hasil bunga, okey, hanya cukai pendapatan saja yang dikenakan terhadap hasil bunga. Jadi di bawah sistem cukai pendapatan, seseorang penabung tu dia akan dapat hasil bunga bersih yang lebih rendah berbanding dengan hasil bunga kasar. Okey, dalam kes kita tadi kalau kita lihat dari segi persamaan umum dia adalah kadar bunga bersih sama dengan 1 tolak kadar cukai darabkan dengan kadar bunga kasar. So kalau kita ambil maklumat kita tadi, okey, untuk dapatkan kadar bunga bersih, hasil bunga bersih yang net, okey, kita ambil 1 tolak T ni, 1 tolak kadar cukai kita tadi itu 0.2 darabkan dengan kadar cukai kasar, darabkan dengan kadar bunga kasar iaitu 10% atau 0.1. Jadi bila kita kira kita akan dapat 0.08. Okey, maksud 0.08 ni okey atau 8% ni kita dapati bahawa daripada 10% kadar bunga di pasaran, okey, penabung cuma dapat kadar bunga bersih sebanyak 8%. 2% lagi perlu dibayar sebagai cukai pendapatan. Okey, tapi dalam cukai penggunaan sama je di antara kadar bunga bersih dengan kadar bunga kasar kerana cukai penggunaan tidak dikenakan terhadap sebarang hasil bunga ataupun kadar bunga daripada tabungan. Okey, jadi di sini jelaslah bahawa kita kena faham di sini bahawa bila seseorang tu sebenarnya dia menabung, sebenarnya dia juga membuat keputusan untuk menangguhkan penggunaan pada tahun tersebut ke tahun berikutnya ke tahun berikutnya. So di sini kita nampak di bawah cukai penggunaan, okey,
kita dapati bahawa dia tidak dikenakan, cukai penggunaan tidak dikenakan terhadap tabungan. Jadi bila seseorang membuat keputusan untuk menabung, menangguhkan penggunaan dia, jadi cukai penggunaan tadi tidak mengganggu keputusan dia. Tapi bagi cukai pendapatan, okey, disebabkan cukai pendapatan juga dikenakan terhadap hasil bunga daripada tabungan, maka ianya akan mengganggu tabungan, keputusan tabungan oleh seseorang individu. Jadi individu tersebut akan memikirkan bila sepatutnya dia buat tabungan, berapa lama tabungan tu perlu dilakukan, sebab apa, hasil bunga daripada tabungan tu juga tertakluk kepada cukai pendapatan. Okey, jadi kita nampaklah di sini bahawa cukai penggunaan tidak mengganggu keputusan tabungan, tetapi cukai pendapatan, okey, cukai tabungan tadi, cukai penggunaan tak mengganggu, tapi cukai pendapatan memang mengganggu keputusan untuk seseorang individu tu melakukan tabungan. Okey, dalam masa yang sama juga kita kena ingat, bukan saja individu tadi bila buat keputusan untuk menabung, bukan saja dia menangguhkan penggunaan dia, tapi sebenarnya andai katalah sistem yang diamalkan adalah cukai penggunaan, jadi sebenarnya bila seseorang individu tu membuat keputusan untuk menabung ataupun sebenarnya menangguhkan penggunaan, dia juga sebenarnya membuat keputusan untuk menangguhkan cukai terhadap penggunaan. Okey, kalau katalah cukai penggunaan yang diamalkan. Okey, dia menangguhkan juga liability cukai penggunaan ke masa hadapan. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, saya bagi contoh di sini kalau kita perhatikan. Bagi individu B tadi, kita tahu dia menabung sebanyak RM5,000 pada tahun pertama. Berarti dia menangguhkan penggunaan pada tahun pertama sebanyak RM5,000. Sepatutnya RM5,000 tu dia boleh belanja, tapi ditangguhkan. Dia buat sebagai tabungan. Dia bawa ke tahun kedua baru dia cairkan dan belanja. Jadi sebenarnya kalau RM5,000 tadi dia belanja lah pada tahun pertama, maka sepatutnya dia akan dikenakan cukai penggunaan sebanyak RM1,000, iaitu 20% daripada RM5,000 adalah RM1,000. Tapi memandangkan individu B tadi, dia menabung, ditangguhkan penggunaan, jadi sebenarnya dia juga bermaksud ditangguhkan pembayaran cukai penggunaan ke tahun yang kedua. RM1,000 tu tak dibayar pada tahun yang pertama. Okey, jadi pada tahun kedua pula, bila dia cairkan tabungan, jadi RM5,000 tu perlu dibayar cukai dan dibelanja, dicairkan tabungan dan dibelanja. Okey, cairkan tabungan dan belanja. So once tabungan tu dicairkan dan dibelanjakan, baru dia tertakluk pada cukai penggunaan untuk tahun kedua. Jadi RM5,000 tu atau RM5,000 darab 20%, individu B tadi kena bayar RM1,000 cukai penggunaan bagi tahun kedua. Dan tambah pula lagi, okey, daripada tabungan RM5,000 tu dia dapat pendapatan sebanyak RM500, iaitu 10% daripada RM5,500. Dan memandangkan RM500 pun dicairkan dan dibelanjakan, jadi RM500 ni juga RM500 tu juga, okey, hasil bunga RM500 ni tertakluk juga kepada cukai penggunaan sebab ianya dicairkan dan dibelanjakan. So RM500 darab dengan 20% cukai penggunaan, so dapat RM100. Jadi nampaknya pada tahun kedua individu B tadi bukan saja kena bayar cukai penggunaan atas penggajian, tapi juga cukai penggunaan atas nilai prinsipal tabungan yang dia cair dan belanjakan, dan juga atas hasil bunga tabungan yang dicair dan belanjakan. Okey, jadi ada tambahan sebanyak RM1,100 lah yang perlu individu B tadi bayar. Dia kena bayar lebih lagi cukai penggunaan pada tahun yang kedua kerana dia cairkan tabungan dan hasil bunga dia serta dibelanjakan. So di sini nampaklah kebaikan cukai penggunaan, kerana hanya apabila seseorang itu berbelanja baru dia dikenakan cukai. Jadi nampaknya individu B tadi dia berjaya menangguhkan penggunaan dia daripada tahun pertama ke tahun kedua. Dalam masa yang sama dia juga dapat tangguhkan pembayaran cukai penggunaan daripada tahun pertama kepada tahun yang kedua. So di sini kita nampak kalau kita lihat dari segi persamaan umum pula yang bawah ni, okey, kita lihat. Andai katalah jumlah penggunaan pada tahun pertama C1 bagi individu B tu, katalah individu B patutnya dia ada penggunaan bagi tahun pertama, tapi katalah penggunaan tu tak dibuat. Disimpan semua sekali jumlah penggunaan tu bagi tahun pertama tu, ditabung semua sekali. Jadi pada akhir tahun pertama, setelah dia menabung selama setahun, okey, dia akan dapat nilai tabungan dia sekarang ni 1 tambah R darab dengan C1. Sebab C1 ni tadi dia jadi tabungan, dia tak belanjakan. Jadi dia ada nilai prinsipal tambah dengan hasil bunga daripada tabungan tu yang 1 tambah R nilai prinsipal tambah dengan hasil bunga daripada tabungan. Okey, pada akhir tahun pertama juga,
Okey. Andai katalah tabungan yang terkumpul tu dicairkan dan kemudian dibelanjakan, maka berapa jumlah cukai penggunaan yang dia perlu bayar? Okey. Okey, jumlah cukai penggunaan T ya, kadar cukai penggunaan dia tadi darabkan dengan berapa banyak yang ada dalam akaun tabungan dia, iaitu 1 tambah R darab dengan C1. So itu adalah jumlah cukai penggunaan terhadap tabungan dia yang tak dibelanjakan tersebut. Okey. So kita nampak di sini ya, bila dia menabung semua sekali penggunaan tu, dan kemudian pada akhir tahun baru dia cair dan belanjakan, tetap dia tertakluk kepada cukai penggunaan. So ini adalah jumlah cukai penggunaan, ini adalah jumlah yang terkumpul dalam akaun tabungan dia selama setahun ya. Selepas setahun ya ini. So maksudnya di sini anda kena ingat satulah yang selepas setahun ni nilai muka tambah dengan hasil bunga ya, sebab selepas tahun baru dapat hasil bunga kan, jadi selepas tahun dia dapat 1 tambah R darab dengan C1. Tapi katakanlah individu B tadi dia tak buat macam tu. Dia penggunaan C1 tu dia belanjakan je, dia dapat dan dia terus belanjakan. Jadi sekarang ni once dia belanja, of course dia terus akan dikenakan cukai penggunaan. So berapa cukai penggunaan dia bila dia belanja terus C1 tu? T darab dengan C1. Ini kesnya kalau dia tak menabung tapi dia terus belanja ya, T darab C1. Jadi beza, beza tambahan cukai, yang perlu individu B ni buat sekiranya dibandingkan di antara beliau menabung C1 tu dan selepas tahun baru dibelanjakan dengan terus saja belanja C1 tu, bezanya adalah sebenarnya ini saya minta anda baiki kat sini. Sepatutnya dia adalah T yang nilai T ni didarabkan dengan RC1. Mana dapat? Ini kalau kita buka ini adalah cukai atas tabungan yang telah dibuat selepas setahun. Bila kita buka, sepatutnya kita akan dapat kat sini TC1. Jadi TC1 tolak TC1, tak ada apa lagi lah. Yang tinggal di belakangnya adalah T terhadap hasil bunga daripada tabungan. Daripada tabungan iaitu C1. Sebab tu beza di antara jika dia menabung dulu setahun baru dia belanja dengan terus belanja adalah sebenarnya adalah kadar cukai terhadap hasil bunga daripada tabungan. Sebab apa? Selepas dia menabung setahun, dia ada pulangan daripada tabungan kan. Jadi lebih banyak duit dia ada, lebih banyak dia belanja, lebih banyak hasil bunga yang lebih banyak hasil bunga, lebih banyak dia boleh belanja, jadi lebih banyak cukai yang dia kena bayar. So beza di antara lepas menabung dengan terus belanja adalah cukai penggunaan terhadap hasil daripada tabungan itu R darab dengan C1. Dan yang kita C1 ni tak dibelanjakan ya. So kita nampaklah di sini bila kita menabung sebenarnya kita akan dapat lebih banyak pendapatan, dan bila banyak pendapatan tu jika kita cairkan hasil bunga tu dan kemudian kita belanjakan, once dia dibelanjakan baru dia kenakan cukai penggunaan. Jadi sebenarnya beza di antara terus belanja dengan menabung dulu memang bezanya adalah beza cukai yang kita kena tambah bayar adalah cukai daripada jumlah hasil bunga daripada tabungan. Hasil bunga daripada tabungan iaitu T darab dengan R C1. R ni adalah hasil bunga 10% darab dengan penggunaan pada tahun pertama yang kita diandaikan simpan ya. So ni hasil bunga daripada tabungan, cukai yang dikenakan terhadap hasil bunga daripada tabungan ni, ini adalah lebihan yang kita terpaksa bayar ya, sekiranya dibandingkan dengan kita terus belanja. Tapi sesuatu yang bagus adalah tentang cukai penggunaan ni, kita hanya dikenakan cukai apabila kita berbelanja. Sekiranya kita tidak belanja, kita tidak akan dikenakan cukai penggunaan.